Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarhanis binti Faisal, bernombor matrik di 202011094445. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan tentang Islam dan pemakaian. Apa hukum wanita bagi hukum bagi perempuan yang suka bersolat meneben-neben di khalayak ramai? Macam rimah gila kereta. Perhiasan makna sedikit. Batu perempuan kalau bos sedikit bedok baru manis orang panggil. Tu yang diharukan syarak. Ni sampai ni kuning atas ni, tepi ni pinky. Nampak? Atas dagu ada lagi ni super glossy, bahan jotung undercoat pula. Belang-belang muka kita tengok nak termutah tengok muka. Dak panggil dah perhiasan, dia panggil benda yang diharamkan oleh syarak. Mainkan depan suami dia. Tak apa waktu. Jadi asalnya perhiasan jangan melampau, jadi haram dah pula. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, jangan kamu expose, tonjolkan kecantikan, solatkan perhiasan wajah kamu melainkan untuk suami-suami kamu. Al-ayah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ada menceritakan tentang hijab tubuh badan seorang wanita, di mana petikan ayat tersebut mengatakan wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Di mana perkataan tabaruj yang bermaksud mencantikkan diri dan menampakkannya di khalayak ramai. Dan kalimah buruj digunakan untuk gugusan bintang. Kerana apa? Kerana gugusan bintang itu jelas kelihatan di langit. Kalimah buj pula digunakan untuk menara. Kerana apa? Kerana menara itu jelas kelihatan. Dan kapal layar juga dinamakan sebagai barijah. Kerana layarnya kapal layar itu tinggi dan jelas kelihatan di lautan. Jadi, apabila seorang wanita melakukan tabaruj, dia bermaksud mereka menunjuk-tunjuk diri mereka di khalayak ramai. Dan berbagai-bagai cara yang boleh termasuk ke dalam sifat tabaruj ini. Yang pertama, seseorang itu memakai makeup yang berlebih-lebihan dengan segala warna yang ada pada muka mereka. Yang kedua, mereka memakai perhiasan yang terlalu indah pada baju-baju dan badan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, termasuk juga kalau mereka menunjukkan diri pada khalayak ramai. Mungkin mereka memakai baju yang biasa sahaja, tetapi dari segi gaya mereka menarik perhatian manusia lain. Jadi Allah SWT menyuruh kita meninggalkan semua itu. Kerana apa? Kerana amalan-amalan itu adalah amalan ketika zaman jahiliah dahulu. Dan mereka pun sudah meninggalkan amalan jahiliah. Dan Mujahid juga telah mengatakan bahawa dahulu di masa jahiliah, wanita ni bila mereka keluar, mereka berjalan di hadapan kaum lelaki. Dan maka itulah yang dinamakan tingkah laku jahiliah. Dan ketika dahulu juga, apabila wanita ini berjalan berlenggang-lenggok dengan langkah yang manja dan mengingkar, lalu Allah turunkan ayat tersebut untuk melarang hal-hal tersebut. Dan seperti para wanita kita yang dahulunya juga suka memakai makeup yang terlampau berlebih-lebihan, tetapi apabila mereka sudah belajar ilmu agama, maka kenalah kita tinggalkan perkara yang dilakukan dahulu, kerana itu adalah semua perbuatan zaman jahiliah mereka. Dan apabila tidak dibenarkan untuk tabaruj di luar, maka ia memberi syarat bahawa boleh, malah digalakkan untuk berhias, namun semasa di rumah hanya untuk suami. Dan malangnya orang perempuan kita terbalik pula. Apabila mereka di luar, mereka berhias bukan main, tapi di rumah kadang-kadang hanya berkembar sahaja dan kusut masai. Pada masa kini, pemakaian telah menjadi satu kaya ukur dalam menilai kemajuan seseorang ataupun sesuatu bangsa. Jika kita lihat di barat, mereka yang berpakaian kemas, berprotokol, dilihat lebih maju ke hadapan. Walaupun pada hakikatnya, pakaian yang mereka pakai tersebut mendedahkan bahagian anggota aurat. Dan masyarakat Islam pula semakin terikut-ikut dengan cara pemakaian yang datang daripada pihak luar. Sehingga kan pemikiran mereka juga turut diracuni, di mana mereka merasakan pemakaian dalam Islam adalah kuno dan kolot,
seakan-akan Islam ini merupakan agama yang mundur dan tidak menepati putaran masa yang semakin hari semakin canggih dan maju. Justru, Islam telah mendatangkan beberapa garis panduan dalam pemakaian bagi seorang wanita. Antaranya, yang pertama, pakaian mestilah menutup aurat. Yang kedua, pakaian tidak nipis dan mestilah longgar. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam berwangi-wangian. Yang keempat, pakaian dan perhiasan tidak menarik perhatian orang sekeliling. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, pakaian tidak tasyabuh, iaitu menyerupai lelaki. Jadi, apakah kaitan akhlak seseorang itu dengan pemakaian mereka? Yang pertama, takwa pemakaian. Di mana Islam ini tidak ada menetapkan secara khusus bagaimana bentuk pemakaian bagi seseorang Muslim atau Muslimah, seperti mereka perlu memakai dari kain buatan jenis apa, berapa helai, warna apa dan sebagainya. Di mana kreativiti dalam pemakaian adalah diserahkan kepada setiap individu tersebut mengikut kesesuaian tempat dan masanya selagi mana ia tidak melanggar batasan syarak. Perkara tersebut termasuklah dalam urusan keduniaan yang Rasulullah SAW telah serahkan kreativitinya kepada manusia itu sendiri untuk berfikir, dan apa yang Islam tekankan ialah konsep takwa dalam pemakaiannya. Justru ia merujuk pemakaian seseorang itu boleh menggambarkan ketakwaan bagi pemakainya. Maka, sudah tentu pemakaian yang menggambarkan ketakwaan ialah pemakaian yang mengikut cara Islam, yang menutupi aurat, tidak mengundang fitnah dan mampu menjaga tubuh badan daripada sebarang kebinasaan. Yang kedua adalah syukur, di mana banyak nas dalam Al-Quran dan hadis yang telah menjelaskan bahawa Islam ini meraihkan kecantikan, bahkan menuntut manusia untuk memperlihatkan diri mereka dalam keadaan yang cantik, dalam masa yang sama juga lari ataupun jauh daripada sifat riak dan takabur. Ini dianggap sebagai kita ingin memperlihatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ke atas diri setiap individu itu. Justru itu, apa yang ingin diperlihatkan adalah nikmat Allah SWT, bukan untuk kebanggaan diri mereka. Apa yang kita ingin tunjukkan adalah sebagai salah satu tindakan untuk kita mensyukuri nikmat Allah SWT dan kita gunakannya pada landasan yang betul. Dan yang ketiga adalah melambangkan imej wanita Islam, di mana Islam ini tidak menghalang secara mutlak untuk seseorang manusia itu berfashion dan berketerampilan, kerana Islam sendiri yang menggalakkan umatnya untuk menampilkan apa yang terbaik dan apa yang elok dalam menzahirkan imej peribadi yang baik dan terhormat. Cara kesimpulannya, wahai wanita, tutuplah auratmu dengan pakaian takwa kerana dirimu begitu berharga, sehingga kan Allah perintahkan untuk menutupi keindahan diri daripada sebarang pandangan. Bersederhanalah dalam memilih pakaian dan letaklah rasa malu sebagai perhiasan. Tuntutan berpakaian yang baik dalam Islam sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dengan ibadat dan akhlak. Tujuannya bukanlah untuk mendiskriminasi atau menyekat hak asasi kaum wanita. Namun, aturan ini dibuat untuk menjaga martabat, kesucian dan kebejatan akhlak terutama bagi kaum muslimat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.